Datuk Pengerusi. Terima kasih kepada ke-12 ahli parlimen yang berminat tentang isu-isu di bawah Kementerian Belatangan dan Komoditi, iaitu daripada Keluang, Tangkap Batu, Petong, Kulim Bandar Baru, Tungun, Tampin, Sik, Tanjung Karang, Selangau, Pasir Salak, Kuala Krau dan juga Seputih. Untuk maklumat ahli-ahli yang berhormat, di bawah belanjawan 2026 yang bertema Belanjawan Madani keempat, Belanjawan Rakyat, KPK telah diperuntukkan sebanyak 810.09 juta ringgit dan daripada jumlah tersebut 477.82 juta atau 59% adalah bagi membiayai perbelanjaan pengurus OI, manakala selebihnya iaitu sebanyak 332.27 juta ringgit atau 41% adalah untuk perbelanjaan pembangunan DE. Antara inisiatif utama yang telah diumumkan di bawah KPK dalam belanjawan 2026 adalah seperti berikut. Pertama, 63 juta untuk memperkasa kelestarian dan kemampanan industri sawit melalui pensijilan minyak sawit mempan Malaysia MSPO di seluruh rantaian pengeluaran sawit, iaitu memakan 38.5 juta ringgit. Dan kedua, kempen anti minyak sawit 15 juta ringgit dan program pelaksanaan pensijilan MSPO untuk pekebun kecil bersendirian 10 juta ringgit. Dan 20 juta ringgit disediakan bagi menyokong syarikat mula niaga mengeluarkan produk mekanisasi dan otomasi dengan kerjasama MBOP dan syarikat utama sawit, dan beruntukkan hampir 120 juta bagi bantuan kepada pekebun kecil yang meliputi menambung sebahagian kos tanaman semula ke pekebun kecil sawit bagi menggantikan sawit tua, menggalakkan pekebun kecil getah menghasilkan getah dan mengusaha semula ladang-ladang getah bersendirian yang terbiar. Ketiga, membekalkan pekebun kecil kokok dengan 1.1 juta anak benih kokok berkualiti termasuk bantuan latihan oleh pemain industri. Keempat, mengurangkan beban pekebun kecil lada susulan peningkatan kos input seperti baja dan racun. Dan kelima, menyokong pekebun kecil kenaf untuk meningkatkan hasil kenaf sebagai salah satu sumber pertumbuhan baharu agri-komoditi. Tadi beberapa YB amat prihatin tentang pekebun kecil. So inilah jumlah yang hampir 120 juta untuk membantu pekebun kecil ini. Dan juga 50 juta disediakan untuk membangunkan dan menyelenggara jalan-jalan latang di seluruh Malaysia ini. So justru di sini saya akan mengambil sedikit masa untuk memberikan penjelasan terhadap isu-isu yang telah dibangkitkan oleh YB. Saya ikut isu yang paling dapat perhatian, di mana beberapa YB amat prihatin tentang isu mengenai MSPO. So kerajaan memperuntukkan sebanyak 45 juta bagi pelaksanaan program pensijilan minyak sawit mampan Malaysia MSPO pada tahun 2026 kepada MBOP bagi membiayai kos operasi pelaksanaan pensijilan MSPO 2.0 melalui pegawai tunjuk ajar dan nasihat sawit TUNAS. MBOP serta memberikan insentif kepada pekebun kecil bersendirian bagi menampung kos pensijilan seperti bayaran audit, latihan, dokumentasi dan lain-lain keperluan berkaitan. Dan tadi saya rasa MP Tampin dan juga Selangau ada berkata sama ada kita boleh membantu. Ya, inilah cara kita bantu pekebun kecil untuk memenuhi pensijilan MSPO. Dan langkah ini amat penting memandangkan majoriti pekebun kecil bersendirian bertepan kekangan kewangan untuk memenuhi keperluan biawayan MSPO 2.0 yang lebih komprehensif. Dan melalui pendekatan ini, kerajaan bukan sahaja ingin memastikan pematuhan inklusif terhadap MSPO 2.0, tapi juga memperkukuh daya saing industri sawit negara di pasaran global yang semakin menekankan aspek kebolehjajakan. Dan tadi kalau saya tak silap, Kuala Krau dia bertanya kenapa kadar pematuhan MSPO telah jatuh ke 80%. Salah satu sebabnya kerana sekarang kita beralih dari MSPO kepada MSPO 2.0. So di mana di proses ini dia ambil masa untuk buat audit semula dan sebagainya. So itulah salah satu cara, salah satu faktor kenapa dia turun. Dan sasaran pensijilan MSPO di peringkat ladang dan pekebun kecil bagi tahun 2026 adalah 80% meliputi keseluruhan kawasan tanaman sawit yang berlesen. Penglibatan aktif pekebun kecil adalah penting memandangkan mereka merupakan sebahagian besar rantaian pengeluaran sawit negara. Tanpa penglibatan mereka, usaha untuk memastikan
kebolehjejakan rantai bekalan tak dapat direalisasikan sepenuhnya. Sekaligus menjejaskan keupayaan negara untuk memenuhi keperluan pasaran dan peraturan global. Selain itu, penyertaan pekebun kecil dalam perjanjian ini juga membolehkan amalan pertanian baik diberkuku, meningkatkan produktiviti serta kualiti hasil, dan pada masa yang sama mengurangkan risiko wujudnya aktiviti yang tidak mempan. Justru penyertaan menyeluruh termasuk daripada pekebun kecil adalah penting. Dan untuk macam mana kita nak mengurangkan orang tengah, sekarang Kementerian KPK telah membekukan pengeluaran lesen DF kepada syarikat swasta. So kita menggalakkan kalau koperasi, KBSM, koperasi mampan yang berkebun sawit ini, mereka boleh mengumpulkan berkebun kecil melalui KBSM, baru mereka meminta untuk lesen DF itu kita baru akan agihkan. Kalau untuk syarikat swasta kita tidak. So itu salah satu cara kita nak memotong kononnya orang tengah ini. Dan orang tengah ini sekarang DF ini pun telah diwajibkan untuk mematuhi MSPO juga. Baik, terima kasih Timbalan Menteri. Saya nak tanya satu je lah. Beberapa tahun lalu KPK meletakkan sasaran untuk yield per hektar bagi sawit dah 19 tan. Tapi ternyata kita tak dapat. Tapi kali ini kenapa diturunkan kepada 17 tan? Sepatutnya dengan input-input yang Menteri kata tadi, sepatutnya hasil sawit ini perlu meningkat tapi menurun. Terima kasih. Okey, yang menurun tu, yang faktor untuk penurunan hasil itu sebahagian memang disebabkan oleh ini amalan untuk penanaman semula itu yang tidak mengikut piawaian. Seperti ramai MP yang telah mempersoalkan kenapa yang purata itu 4%, cuma yang jalan tu yang peratusan untuk penanaman semula itu sekitar 2% yang sahaja. So itu merupakan salah satu faktor kepada yang pengurangan yang hasil ini, kerana pokok yang sudah tua tidak dapat kita menuai dan tidak dapat mendapatkan hasil yang daripada itu. Untuk menambah baik, untuk isu penanaman semula itu sebenarnya Kementerian sekarang tengah memutamatkan menambahbaikkan skim pembiayaan mudah tanam semula berkebun kecil sawit. So kita ada TSPKS 2.0 dan pada masa yang sama kita juga ada TSPKS 3.0. Cuma mungkin tak dapat memenuhi semua permintaan oleh MP Tambin, yang meminta ke semua ini diberikan secara grant. So kita masih dalam peringkat yang finalize, So kita harap pada tahun depan, pada musim pertama kita dapat buat pengumuman untuk TSPKS 3.0. Baik, terima kasih Timbalan Menteri. Tadi Timbalan Menteri sebut antara faktor menyebabkan sawit menurun sebab piawaian, penanaman semula lah. Tangan Batu pernah bangkitkan dalam ucapan saya bahawa penting kepada kerajaan untuk melihat pegawai pengembangan, extension officer, kerana mereka ni akan dekat dengan petani sama ada sektor koko, getah ataupun sawit dan sebagainya. Apakah kerajaan mempunyai cukup tenaga untuk pegawai pengembangan? Kalau tak cukup, apakah tindakan yang akan dilakukan kerajaan? Kerana bagi saya mereka ni penting. Kalau tidak, contoh macam pelaporan mengatakan bahawa banyak baja yang dibeli tidak mengikut spek dan sebagainya, dan kualiti perawatan maintenance ladang-ladang kita tidak seperti kita nak. Jadi macam mana pandangan Menteri jawapan daripada Kementerian? Terima kasih. Saya amat setuju tentang ada keperluan untuk menambah bajet atau peruntukan terutamanya untuk tunas. Yang pasukan yang dari MPOB itu yang turun ke Padang untuk menolong pekebun kecil dan pada masa yang sama boleh menolong mereka untuk mempertingkatkan hasil mereka. Maksud saya bukan MPOB saja, mungkin LGM perlukan, mungkin lembaga koko, kenaf dan sebagainya lah. Terima kasih. So terima kasih kepada Tangkap Batu, dan pada masa yang sama saya ingin menyentuh tentang ini program menangani kempen anti minyak sawit yang untuk putiran ni. Dan ini kalau dalam bahasa Inggris kita panggil dia K-pop. So fokus utama K-pop ini adalah untuk meningkatkan secara positif persepsi global terhadap minyak sawit Malaysia dengan lebih berkesan agar naratif negatif tidak melemahkan kedudukan pasaran negara. Dan pendekatan ini bukan sekadar dengan memberi penerangan fakta, tetapi dirangka untuk mengukuhkan dan memperluaskan akses pasaran melalui pengaruh naratif di peringkat pembeli, pihak berkepentingan dan platform media antarabangsa yang berwibawa.
Dan untuk tahun depan kita akan adopt pendekatan yang ada berlainan sikit dengan tahun 2025 melalui 3 dimensi. Pertama, pada tahun 2025 pelaksanaan K-pop lebih tertumbuh kepada kempen kesetaraan pengguna secara umum dan inisiatif bukan berjenama sebagai respons terhadap naratif anti minyak sawit. Dan pada tahun 2026 untuk tahun depan, fokus ini ditingkatkan kepada strategi yang dipacu oleh akses pasaran melalui penglipatan langsung dengan pembeli dan pihak yang membuat keputusan, termasuk program familiarization untuk pembeli dari EU, UK dan India, serta pelaksanaan trade networking visit yang secara khusus menggabungkan objektif kesetaraan pasaran dan pemerkasaan ekspor. Kedua, walaupun penyampaian naratif pada tahun 2025 lebih berbentuk pendidikan umum, strategi 2026 diberkuku melalui kerjasama media global yang berimpak tinggi seperti CNN, Reuters, South China Morning Post, Economist, dan Warner Bros. Discovery untuk mempengaruhi persepsi melalui platform yang popular di kalangan pengguna, pemain industri dan pembuat dasar antarabangsa. Dan ketiga, kandungan pada tahun 2025 banyak tertumbuh kepada isu dan bersifat reaktif. Manakala pada tahun 2026 kita nak penekanan ni diberikan kepada naratif engineering dengan tema yang terarah seperti kesihatan dan nutrisi, seperti yang dicadangkan oleh YB, seperti yang tadi itu, bukti kemampanan serta kerjasama NGO dan CSO yang ditetapkan secara proaktif sebelum serangan naratif berlaku. Dan selaras dengan peningkatan fokus ni, skop pembelian K-pop pada tahun 2026 akan turut diperluas untuk memperkukuh akses pasaran dan meningkatkan ekspor ke pasaran antarabangsa keutamaan. Sebahagian peruntukan dan akan diperuntukkan secara khusus kepada inisiatif akses pasaran dan penyertaan dalam pameran perdagangan global utama seperti GAF Food, FI Europe dan FI India. Usaha ini akan mengukuhkan kehadiran Malaysia pada platform berimpak tinggi serta menyokong prestasi ekspor yang lebih baik. So secara keseluruhan K-pop 2026 lebih berorientasikan commercial outcome driven. Bukan sekadar memaklumkan kepada umum tapi membentuk naratif dan menggerakkan pengaruh pasaran untuk melindungi dan memperluas akses pasaran global Malaysia. Terima kasih Timbalan Menteri. Apa pandangan Timbalan Menteri dengan adanya ART ni yang Malaysia Science bahawa sawit kita ke Amerika zero tarif. Tetapi kita tahu berlaku antara China dan juga Amerika tentang kacang soya yang menjadi pesaing kepada vegetable fat di peringkat global. Dan kalau kita lihat, saya lihat data bahawa kebanyakan minyak sawit yang dihantar ke Amerika bukan dalam bentuk CPO tapi dalam bentuk oleochemicals. Saya nak tahu bagaimana tindakan kerajaan supaya industri oleochemical dapat dipertingkatkan supaya Amerika boleh beli lebih dan CPO boleh kita hantar, kita boleh buat kempen supaya China daripada membeli minyak soya daripada Brazil beralih kepada minyak sawit di Malaysia. Terima kasih. So cadangan YB kita akan memperhalusi lah. Okey, so sekarang saya nak masuk kepada isu-isu yang secara lebih spesifik. Yang daripada Kelang, okey, dia mempersoalkan apakah status untuk ini Lipan. Lipan merupakan salah satu mesin, yang di mana KPK melalui impact dengan kerjasama Sarawak Plantation Berhad, kita sekarang telah melatih seramai 15 orang belia tempatan untuk mengendalikan mesin Lipan tersebut, sekaligus mempersiapkan mereka untuk mengadaptasi teknologi baru dalam sektor sawit. Dan latihan ini turut berpotensi menyediakan peluang pekerjaan dengan kadar gaji yang menarik, di samping mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif dan selamat kepada para belia yang terlibat. Namun begitu, pihak syarikat masih perlukan masa yang lebih panjang untuk menambah baik prototipe mesin berkenaan sebelumnya dapat dikomersialkan sepenuhnya dan diperluaskan penggunaannya dalam industri sawit. Dan inisiatif ini amat dialu-alukan kerana ia berupaya mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja manual dalam aktiviti berlatangan selain berpotensi meningkatkan kecekapan dan produktiviti operasi sektor sawit secara keseluruhan. So ini yang untuk Lipan.
Yang untuk isu untuk ini diminta untuk dipinta daripada status tanah pertanian kepada status industri. Ini sepatutnya ini isu ini di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. So kerajaan pusat melalui Kementerian Perdagangan dan Komoditi, apa yang kita boleh memainkan adalah kita menjadi facilitator. Di mana kita melihat dalam isu ini macam mana kita nak supaya peralihan ini berlaku dengan lebih efisien. Dan ya, tangkap betul lagi. Terima kasih, betul. Cuma kita khawatir kalau syarikat-syarikat besar memiliki ladang-ladang mereka berdekatan dengan bandar kan, mereka convert menjadi industri dan juga solar, industri solar, dia memang memberikan pulangan yang tinggi kepada syarikat. Tapi dia sebenarnya akan menjejaskan kita punya total production, kita punya minyak sawit. Itu yang saya bimbangkan. Kekhawatiran saya nanti 5-6 tahun akan datang, minyak sawit kita sudah tidak kompetitif di peringkat antarabangsa. Terima kasih. Ya, saya amat setuju dengan tangkap batu kerana memang bidang pertanian atau bidang perlatangan kita selalu bersaing dengan penggunaan tanah dia dengan sama ada komersial atau industri. So kalau tanah tersebut dari segi takrifan dia ditukar daripada tanah pertanian kepada tanah industri, memang dia akan membawa impact yang lebih panjang. So secara pribadi saya sendiri saya tidak begitu bersetuju tentang permintaan status tanah tersebut. Kerana kita anggap kilang sawit dalam ladang tersebut memang dia di atas tapak pertanian. So macam mana kita nak mewujudkan tapak industri di dalam satu ladang? Ini sesuatu yang perlukan perbincangan yang lebih melanjut. Terima kasih jawapan dari Yang Berhormat Timbalan Menteri. Jadi saya akan sampaikan mesej ni kepada pengusaha kilang minyak sawit yang diminta oleh pihak berkuasa tempatan untuk tukar status geran tanah mereka lah. Kerana ini sebenarnya juga adalah permintaan dari pihak kerajaan. Walaupun bukan kerajaan pusat, tetapi mereka lihat ini, itu jugalah kerajaan. Dan berkenaan isu pertama iaitu automation, prototype lipan tersebut, saya berharap kementerian tetapkan satu timeline dengan izin yang jelas supaya mesin ni atau mesin yang sama iaitu harvester yang boleh kurangkan kebergantungan buruh pada peringkat harvesting tu boleh dipasarkan secepat mungkin dan kurangkan kebergantungan buruh asing dalam industri perladangan. Sekian, terima kasih. Ya, untuk makluman YB, selain daripada mesin yang lipan ni, terdapat banyak syarikat yang juga terlibat dalam inovasi dan juga macam mana untuk untuk mengautomatik, okay, dan juga mekanisasi dalam industri sawit. So kamu boleh YB dijemput untuk menghadiri PPOC, okay, satu expo yang dianjurkan oleh MBOP pada 18 November sehingga ke 20 di Kuala Lumpur Convention Center. Di sana banyak expo, banyak teknologi akan dipaparkan. Dan saya minta sikit, dia macam defend baru ni, dia buat conference, ahli parlimen dijemput dan kita boleh masuk free. PPOC ni kena bayar. Jadi minta kalau boleh daripada kementerian berilah 2-3 orang ahli parlimen untuk oleh mengikuti PPOC ni sebab biaya dia besar. Terima kasih. Okey, so selepas ni saya akan suruh MBOP untuk tulis surat untuk jemput YB Tangkap Batu, boleh. Okey, so untuk menutup soalan daripada Tangkap Batu ini, saya last soalan saya untuk jawab kamu adalah mengenai tapak semayan lahat tu. So tapak semayan lahat telah mula beroperasi untuk tujuan pentadbiran pada Ogos tahun ni. Okey, so manakala penghasilan anak benih akan dimulakan setelah pengujian mesin tissue culture dijangka selesai yang dilaksanakan pada Januari tahun depan. Okey, Tangkap Batu? Okey ya? Okey, so sekarang saya beralih ke Petong. Petong untuk prestasi TSPKS 2.0 untuk tahun 2024, 100 juta itu 100% telah dipohon dan dibiayai. Dan untuk tahun 2025, kita terima 50 juta dan sekarang kita sudah telah membiayai lebih daripada 50 juta, 51 juta. So dan kita harap untuk skim TSPKS ini, kerana seperti saya yang katakan, kita akan mengkaji satu lagi TSPKS 3.0. So ini yang untuk tahun depan
kita akan mengutamakan macam mana mekanisme yang baru untuk isu inilah, untuk mengalahkan penanaman semula. Yang Berhormat Timbalan Menteri, bukankah untuk tahun 2025 100 juta juga? Okey, diumumkan 100 juta tapi kita terima 50 juta. Belum terima lah. Nah, kita habis, lepas tu kita pohon. Ada baki tu hantar kat kita Sarawak pohon, dengan kita pohon Negeri Sembilan. lagi. Okey, yang untuk petong ni keluasan. Okey, keluasan sehingga TSPKS 2.0 untuk tahun 2025 sehingga 31 Oktober. Luas untuk berkebun kecil yang telah dirangkumi adalah 3,443 hektar yang memakan belanjawan 54 juta 276,388 ringgit. So ini untuk 2025 untuk TSPKS. Dan untuk tahun 2024 bajet 100 juta sudah dihabiskan dengan keluasan 5,900 hektar. Okey. Ini juga untuk petong, cuma ini petong mempersoalkan berapa pekebun yang terima bantuan lada. Okey, saya berikan secara bertulis. Okey. Petong juga untuk meningkatkan keberkesanan aktiviti pengembangan di lapangan serta meluaskan capaian aktiviti. So MPB. So aktiviti pemantauan secara terancang dan berjadual untuk pegawai-pegawai pengembangan MPB. Dan kedua, sesi konsultasi dan lipat urus yang kerap di lapangan terutamanya di kawasan pengeluar utama lada di Sarawak. Yang ketiga, penggunaan aplikasi-aplikasi seperti Dokter Lada, Nutri Lada dan Lada Go yang boleh membantu pekebun untuk memantau tanaman mereka serta mengambil nasihat kepada pekebun dengan cara-cara untuk menangani penyakit lada. So ini di antara yang cara-cara daripada Lembaga Lada Malaysia untuk membantu pekebun kecil untuk lada. Okey, saya nak menjawab ini soalan dari Tungun kerana jarang ada orang dia tanya tentang kenaf. So pada tahun 2025, LKTN telah mensasarkan tanaman kenaf seluas 2,500 hektar yang melibatkan 846 pekebun kecil dengan 1,200 hektar bagi pengeluaran fiber yang melibatkan 558 pekebun kecil dan 300 hektar melibatkan 88 pekebun kecil untuk pengeluaran biji benih. So ini dia ada beberapa aplikasi. Ada yang untuk biji benih, ada yang untuk pengeluaran fiber dan juga yang untuk pengeluaran untuk makanan, okay? Untuk feedstock untuk ternakan. So dan untuk makanan ternakan ni terdapat juga 1,000 hektar tanaman kenaf yang melibatkan 200 pekebun kecil. Dan sehingga 31 Oktober 2025, jumlah keluasan tanaman kenaf yang telah bertanam adalah 1,763,36 hektar yang melibatkan 735 pekebun kecil dan 12 usahawan. Keluasan tanaman bagi pengeluaran fiber adalah seluas 808,16 hektar yang melibatkan 426 pekebun kecil dan 4 usahawan, sementara bagi pengeluaran biji benih seluas 311,5 hektar yang melibatkan 8 usahawan. Selain itu terdapat juga tanaman kenaf untuk pengeluaran makanan ternakan yang seluas 643,7 hektar yang melibatkan 201 pekebun kecil. Dan mulai tahun 2024, LKTN juga memperluaskan pembangunan industri kenaf ke Sabah dan Sarawak dengan penglibatan pihak swasta dan agensi kerajaan negeri. Komponen program yang dilaksanakan meliputi penyediaan fasiliti penyimpanan dan pembekalan benih bagi pengeluaran fiber dan kol kenaf dan untuk membangunkan kemudahan pengeluaran dan pemprosesan kenaf. Dan bagi pembangunan kenaf di Sabah, LKTN dan Lembaga Kemajuan Negeri Sabah dalam proses untuk membangunkan kawasan tanaman kenaf yang berasaskan makanan ternakan di Suk Keningau dengan sasaran keluasan 100 hektar. Perkembangan yang cukup baik. Cuma saya bimbang apa tu persediaan kerajaan dalam menghiyatkan fasiliti huluan dan hiliran bagi meningkatkan lagi pengeluaran ke arah mencapai 2,500 hektar yang dirancang oleh kerajaan. Sejauh mana pembangunan huluan dan hiliran itu?
Okay, ini seperti soalan chicken and egg, okay? Internet dan ayam. So kita kena nak menggalakkan lebih orang tanam baru yang keseluruhan downstream, keseluruhan ekosistem dia baru dapat dibangunkan. Dan tak boleh bergantung kepada kerajaan semata-mata. So industri atau private sector juga amat penting. Dan salah satu contoh untuk menambah ni attractiveness, okay, untuk kenaf ni adalah melalui teh kenaf. Teh kenaf yang boleh slimkan badan. Slimkan badan. So saya suruh LKDN untuk menyediakan sampel-sampel kepada YB sini, okay, supaya kita mendapat kesihatan yang lebih baik. So ini salah satu cara yang kreatif untuk mengkomersialkan kenaf supaya lebih ramai pekebun dia minat untuk tanam kenaf. So ya YB, saya memandangkan masa sudah tamat. So kesemua soalan yang saya tak dapat jawab, saya akan hantar dengan jawaban tertulis. Timbalan Menteri, sikit-sikit. Kebun tidak mengambil bahagian. Minta maaf. Baik. Sedemikianlah jawapan daripada Menteri.